Baik, tol Sprint, Kesas, LDP dan Smart akan menyaksikan peningkatan kadar tol yang sangat tinggi sekiranya konsesi tol di bawah Gamuda Berhad kekal. Bermula tahun depan, kadar tol Sprint Penchala akan melonjak daripada RM3 kepada RM5. Bayaran tol Smart pula bakal mencecah RM7 pada masa depan. Dan bagi mengekang kenaikan yang tinggi itu, kerajaan menawar untuk mengambil alih 4 tol daripada Gamuda. Persoalannya, adakah langkah ini lebih memanfaatkan rakyat dan mampukah kerajaan memansuhkan tol pada masa depan? Ikuti temu bual eksklusif Faiz Aizat Azali bersama Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Saya bertemu dengan Menteri Kewangan Lim Guan Eng di pejabatnya bagi mendapatkan penjelasan cadangan pengambil alihan 4 tol yang masih menimbulkan tanda tanya. Bagi beliau, formula terbitan bond dan pengenalan caj kesesakan berbeza dengan kaedah kerajaan sebelum ini yang menghalang kenaikan tol dengan membayar papasan dan memanjangkan tempoh konsesi. Seringkali kalau kita lihat kerajaan lama, apabila mereka nak bekukan itu tol, mereka akan bayar pampasan dalam bentuk melanjutkan tempoh konsesi kerana tak ada wang. Kita tidak benarkan ini berlaku. Konsesi akan tamat pada waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Ini bermakna bila ia tamat, ada yang tamat 9 tahun, ada yang tamat yang paling lama 23 tahun. Bila ia tamat, sekiranya kita masih jadi kerajaan, Pakatan Harapan akan pastikan tol masa itu tak dikutip. Tetapi sekiranya kena kutip pun, hanya kos operasi dan penyelenggaraan. Ini kos nominal saja. Tapi masa itu saya yakin keadaan kewangan, keadaan fiskal akan bertambah baik dan kita mampu untuk tanggung kos operasi dari sumber dalaman kerajaan. So itu akhirnya memenuhi hasrat untuk masukkan tol. Kita bukan macam BN, dia tol selama-lamanya. Kita bukan macam dulu, dia tol selama-lamanya. Untuk kerajaan ini kita menuju ke arah pemansuhan tol. Ikut dia punya konsesi. Kalau Kesas sampai 2038, sampai 2028 saja. Smart sampai 2042, sampai 2042. So untuk Kesas 2028, selepas itu tak ada tol. Untuk ADP selepas 2030 tak ada tol. So itu bukan tol selama-lamanya. So perbezaan di antara dulu dan sekarang ialah tol selama-lamanya, sekarang ialah tanpa tol. Guan Eng turut mendedahkan kenaikan yang bakal ditanggung pengguna terutama warga kota di bawah 4 konsesi ini yang memiliki tempoh 9 hingga 23 tahun. Kadar bagi LDP dijadualkan meningkat tahun ini kepada RM3.10, Kesas pula kadar RM2 dijadual meningkat RM2.50 dan seterusnya RM3 pada 2021. Bagi Sprint Penchala, tol akan meningkat daripada RM3 ketika ini kepada RM5 seawal tahun depan. Sprint Damansara pula meningkat kepada RM2.50 pada 2023, sementara Sprint Kerinci akan naik kepada RM3.50 tahun ini dan RM4.50 pada tahun 2023. Paling mengejutkan, tol Smart yang kini RM3 dijadualkan naik kepada RM4 tahun ini meningkat setiap 4 tahun sehingga mencecah RM7 menjelang 2030. Itu yang kita sebut bekukan kadar tol. Supaya anda tidak perlu bayar, kadar tol berlipat ganda. Bukan sahaja anda bayar, anak pun kena bayar, cucu pun kena bayar, cucu cicit pun kena bayar. Kita nak bekukan kadar tol sekarang supaya anda boleh nikmati itu caj kesesakan untuk waktu puncak, luar puncak dapat pengurangan. Jika berjaya, beliau juga tidak menolak kemungkinan kaedah ini boleh dipertimbang kepada konsesi lain di masa hadapan. Di bawah cadangan ini, caj kesesakan akan dikutip bagi membayar bayaran bond RM6.2 bilion selain menyelenggara lebuh raya. Caj waktu puncak dikenakan sama seperti kadar tol sedia ada dan potongan 30% di luar waktu puncak dan percuma pada waktu lewat malam sehingga awal pagi. Namun, kerajaan masih cuba meneliti jika caj waktu puncak ini dapat dikurangkan sedikit. Kita boleh kajilah, tapi impaknya
Kita kena lihat dari segi kewangan juga. Tapi di sini tentu sure saudara ini itu kita boleh buat semakan lagi lah. Kerana kalau bukan 10%, ada orang cakap kurang sikit lah. So pun rasa seserah hati kan. Melalui kaedah ini, jelasnya kerajaan juga mampu mendapatkan penjimatan kerana jika mahu kadar tol sedia ada kekal, pampasan perlu dibayar melebihi 5.3 bilion ringgit. Ketika ini juga, jelasnya, kesemua lembaga pengarah syarikat konsesi telah bersetuju dengan cadangan ini dan menunggu keputusan pemegang saham lain. Setelah dipersetujui nanti, cadangan akan dibawa ke peringkat kabinet dan dilengkapkan menjelang akhir tahun ini. Caj kesesakan pula dijangka dilaksana bermula 1 Januari 2020. Tapi saya tak mahu bagi satu ekspektasi. Nanti ekspektasi naik, saya tak jadi. Turut ditanya sama ada wujud elemen bailout dalam pengambil alihan 4 konsesi tol daripada Gamuda. Ini penjelasan Guan Eng. Itu Gamuda pun bukan dulu pun bukan sokong Pakatan Harapan. Tapi kita lihat dari aspek bahawa kerajaan boleh jimatkan 5.3 bilion ringgit, sekurang-kurangnya 5.3 bilion ringgit bila kita tidak naikkan itu kadar tol, kita bekukan itu kadar tol. Dan pada masa yang sama untuk Gamuda, tentu mereka akan tanya, mengapa itu beli atau membenarkan mereka jual itu konsesi mereka dan membolehkan mereka dapat itu sumber kewangan ni. Kita kena ingat mereka pun kena bayar hutang. Dan sekiranya kita tak beli daripada mereka untuk tempoh sampai 2028 hingga 2042, mereka akan raih keuntungan yang lebih besar. So ada yang cakap, ini sebelum saudara Faiz tanya, ada yang cakap, ada lebuh raya macam Smart, dia sekarang rugi. Biasalah. Untuk konsesi yang lama sampai 2042, pada peringkat awal, mereka rugi. Mereka akan dapat keuntungan pada akhir konsesi kerana masa itu kebanyakan itu wang pokok, pinjaman wang pokok dan juga itu faedah dah dibayar. So, isu sekarang, adakah benarkah mereka angkat itu keuntungan yang lebih kecil sekarang atau lebih besar kemudian? Akhirnya impaknya sama. Pengambil alihan 4 tol ini bakal membabitkan kos 6.2 bilion ringgit. Kos terbesar membabitkan LDP pada 2.47 bilion ringgit selain Sprint pada lebih 1.9 bilion ringgit. Kesas pula menelan kos lebih 1.37 bilion ringgit dan Smart pula 369 juta ringgit. Kesan serta-merta daripada pengambil alihan termasuk caj kesesakan lebih rendah dengan penjimatan kepada rakyat yang dijangka mencecah 180 juta ringgit setahun. Laporan Faiz Aizat Azali untuk TV3. How do you feel?